Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam agama Allah, yakni agama Islam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi كما روي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Daripada Thawban radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni dalam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah daripada kerana kami sedikit pada hari itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut perasaan gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh Islam kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan penyakit wahan? Nabi SAW menjawab, cinta dunia dan takut kepada kematian. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi kesempatan serta keizinan kepada kita menggunakan nikmat, kesihatan dan juga masa lapang kita. Dan lafaz syukur yang tidak terhingga juga
Kita panjatkan pada Allah Ta'ala dengan cara kita mengucap dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kerana memilih kita pada pagi ini untuk sama-sama kita istiqamah dalam satu amalan yang mana amalan tidak pernah ditinggal oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat secara berjamaah. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah antara tanda-tanda sebagai seorang yang mendambakan naungan daripada Allah di mahsyar esok, sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi menyebut fatuba, fatuba, fatuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Nabi nyebut, maka beruntunglah kamu, beruntunglah kamu, beruntunglah kamu. Nabi ulang 3 kali, tuan-tuan, orang yang tak pernah bersama dengan aku, orang yang tak pernah hidup satu zaman dengan aku, orang yang tak pernah bersama dengan aku dalam medan peperangan demi peperangan bersama dengan aku pada zaman itu, tetapi boleh mereka menunjuk kecintaan mereka kepada Allah, apatah lagi kepada aku yang tak pernah lihat wajahnya. Maka tuan-tuan, Nabi menyebut ini, bahawasanya inilah yang disebut kepada baginda umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang suatu hari nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat di saat akhir di pada mahsyar esok, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada pagi ini tuan-tuan, di mana dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, saya kiranya mungkin kita dah sentuh bab yang ketiga ni, ataupun tak sentuh lagi, belum lagi ya. Di tempat lain lah tu. Bab yang ketiga ni, bagaimana tajuk yang diletaknya seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Satu tajuk yang mana satu hari nanti pasti akan berlaku ataupun sudah berlaku persoalan ini. Marilah sama-sama kita berkongsi pada pagi ini ya. Dalam keadaan kita walaupun sedar dengan tak sedar, saya yakin tuan-tuan, ada yang nampak macam dah pening-pening lalat tu. Yang sandar jaga tuan-tuan, kadang-kadang boleh terlena sejuk-sejuk macam ni ya. Baik tuan-tuan, satu hadis yang mana telah dipilih banyaknya hadis seorang ulama namanya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Dalam satu kitab yang kita di hadapan kita ni, kitabnya nipis tetapi memberi impak yang maksimum. Bagaimana memperingati antaranya tuan-tuan, memperingati saat kita di umat akhir zaman ini, pastinya kita berhati-hati dengan satu perkara, dengan sesuatu pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapat kejayaan bukan setakat kita nak dunia, tetapi kita nak kejayaan yang berbentuk hakikinya, iaitu kejayaan di akhirat. Sebab itu kalau tuan-tuan hayati doa yang dibaca oleh para imam setiap kali solat berjamaah, dan kita sendiri dalam doa kita doa apa dia? Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wahai Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia. Kami bukan setakat nak dunia ya Allah, kami nak juga kebahagiaan di akhirat. Dan hindarilah kami daripada azab api neraka Allah. Berarti tuan-tuan, kita minta dalam doa kita, setiap kali kita tadah tangan doa, kita nak kejayaan Allah Ta'ala bagi, bukan setakat di dunia, tetapi kita nak kejayaan yang sebenar, iaitu kejayaan yang hakiki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis yang ketiga ini tuan-tuan, cuba tuan-tuan hayati, dan di saat akhir penghujungnya saya akan tinggalkan 4 persoalan supaya kita bermuhasabah, menghitungkan adakah
kita termasuk daripada golongan yang Nabi SAW sebut. Tuan-tuan, satu hadis yang mana diriwayatkan oleh seorang sahabat baginda Nabi SAW daripada Sauban radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan kita membuka lembaran sejarah baginda Nabi SAW, maka tuan-tuan sahabat ni tuan-tuan berjaya ditarbiyah oleh baginda Nabi SAW yang duduk berhampiran dengan Nabi. Nabi berjaya mentarbiyahnya kecintaan dari sudut kecintaannya kepada Rasulullah melebihi daripada segalanya. Tuan-tuan cuba bayangkan, satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab pernah ditanya oleh baginda Nabi SAW, "Wahai Umar, siapakah yang kamu sayang manusia di atas dunia ni?" Nabi tanya kepada Umar, siapakah yang disayangi oleh Umar atas dunia? Maka Umar menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai anak-anakku, aku mencintai isteriku, aku mencintai saudara mara aku, dan tidak lupa juga ya Rasulullah, aku mencintai kamu sebagai kekasih Allah." Bila Nabi mendengar Umar ini meletakkan kecintaan kepada Rasulullah yang paling akhir, Nabi membetulkan statement Umar. Nabi kata, "Wahai Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seseorang daripada kamu wahai Umar kalau kamu tidak meletakkan kecintaan aku, yakni Rasulullah, melebihi kamu cinta anak-anak kamu, melebihi kamu cinta isteri kamu, melebihi kamu cinta manusia sekalian alam. Nabi mengajarkan kepada Umar ni tuan-tuan, bererti Nabi juga mengajar kita umat baginda Nabi SAW tentang cinta yang sebenar, cinta pada Allah, cinta pada Rasul melebihi daripada segalanya. Sebab itu banyak kisah para sahabat ni tuan-tuan, banyak mereka nak menunjuk kecintaan mereka. Ada yang diberi peluang, bagi dia diberi kemewahan, kebahagiaan atas dunia ni, mereka guna dengan sebaik mungkin, infakkan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam periwayat hadis, perawi hadis ni namanya Sauban. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan, dia punya cintanya kepada Nabi antara Isyak, selepas daripada waktu Isyak nak bertemu dengan waktu subuh, tuan-tuan, bermulalah tangisan seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Sehingga setiap kali Nabi selesai solat subuh, tuan-tuan, Nabi bagi salam. Nabi tengok wajah sahabat-sahabat, bila terpandang wajah Sauban ni tuan-tuan, mata Sauban ni merah tuan-tuan. Nabi nak tanya daripada hari ke hari, tapi Nabi tuan-tuan terlupa tuan-tuan. Pada hari berikutnya Nabi teringat, Nabi tanya kepada Sauban, "Wahai Sauban, ngapa kamu mata merah?" Tapi tak adalah cakap rupa perak ni tuan-tuan. "Ngapanya mata kamu merah wahai Sauban?" Maka ketika itu Sauban dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, "Ya Rasulullah, kalau kamu nak tahu mata merah yang hari ini, yang kamu nampak hari ini ya Rasulullah, ini disebabkan kerana selepas daripada waktu Isyak aku dah berpisah dengan kamu ya Rasulullah. Aku dah tak dapat bersama dengan kamu ya Rasulullah. Aku takut inilah pertemuan terakhir aku dengan kamu ya Rasulullah. Alangkah ruginya esok bila aku dah hijrah di alam barzakh, di padang mahsyar, aku takut kamu tak kenal aku walaupun aku atas dunia selalu hadiri majlis ilmu yang dipimpin sendiri olehmu ya Rasulullah. Walaupun aku antara sahabat yang sentiasa bersama dengan sahabat-sahabat dalam memerangi kaum musyrikin Quraisy dalam medan peperangan, yang turut bersama denganmu ya Rasulullah, aku takut di padang mahsyar aku takkan dapat syafaat daripadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku takut pula ya Rasulullah, aku mati dalam hal keadaan aku tak sempat nak mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan ya Rasulullah, aku masuk tak dapat nak beri keampunan oleh Allah,
aku tak dapat nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, pastinya aku tak dapat nak bertemu dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku boleh masuk dalam syurga ya Rasulullah, belum tentu lagi aku dapat bertemu dengan kamu ya Rasulullah. Kamu syurga yang paling atas, iaitu syurga Firdaus, tapi aku tak tahu syurga yang keberapa ya Rasulullah. Maknanya tuan-tuan, sahabat ini menangis tuan-tuan sebab kerana terpisah dengan Nabi antara jaraknya antara Isyak sampai ke subuh. Nabi offer kepada sahabat, wahai sahabat, kamu bagi tahu kepada aku nak berdoa. Kamu minta ya apa yang kamu nak minta pada aku nak berdoa. Sebab kerana doa Nabi ni doa yang mustajab. Apa sahabat ni minta tuan-tuan? Dia tak minta pun dapat pajero, tak minta. Dia minta supaya apa tuan-tuan? Ya Rasulullah, ud'uni, doakan kepadaku muqarribuka fil jannah, supaya aku di mana di alam yang lain ini, supaya aku ni orang yang paling dekat kamu di mana? Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itulah Nabi memujuk hati sahabat yang bernama Sauban. Nabi kata, tuba liman yarani wa yu'minu bi, maka beruntunglah kamu orang yang dapat hidup satu zaman dengan aku, kamu boleh beriman dengan aku. Ini Nabi maksudkan sahabat-sahabat yang ada bersama dengan Nabi. Tapi spesialnya apa yang saya sebutkan tadi mula-mula sekali, Nabi menyatakan fatuba liman lam yarani wa yu'minu bi, maka beruntunglah orang yang tak pernah bersama dengan aku, tak pernah melihat wajah aku, tetapi kamu boleh beriman dengan aku. Sebab itu hadirin dan hadirat, bila kita baca sejarah sahabat-sahabat ni tuan-tuan, ada di kalangan sahabat-sahabat ini tuan-tuan terkesan daripada ngalirnya air matanya tuan-tuan, kecintaan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya. Kecintaan mereka tuan-tuan teringat kepada antara jarak Isyak dengan nak bertemu subuh, tuan-tuan menangis sehingga nampak lurah ni tuan-tuan, air mata yang mengalir. Subhanallah, ni antara kecintaan yang berjaya Nabi bertarbiah para sahabat. Begitu juga tarbiat sahabat juga bukan setakat dia seorang berjaya, dia juga berjaya mentarbiah ahli keluarga mereka. Tuan-tuan, ni antara sedikit riwayat hidup sahabat yang bernama Sauban. Tuan-tuan, sahabat ini dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hampir tiba suatu zaman, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa daripada seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka. Nabi kata tuan-tuan, suatu hari nanti, pada masa yang akan datang, Nabi cerita ni 1400 tahun yang lepas. Dan adakah tuan-tuan masa yang Nabi sebut tu tuan-tuan sudah berlaku hari ini, yang mana seluruh bangsa atas dunia ni akan mengerumuni orang yang Islam, orang bangsa-bangsa dari seluruh dunia ni akan mengerumuni kamu, yakni orang Islam, bagaikan orang yang lapar mengerumuni talam hidangan mereka. Tuan-tuan tengoklah, ada satu jamaah dinamakan jamaah tabligh. Dema ni tuan-tuan, kalau waktu makan dema akan makan dalam talam. Maknanya tuan-tuan, Nabi buat perumpamaan begitu. Orang yang menghampiri talam ni dalam keadaan saat dia tengah lapar tuan-tuan, dia datang mengerumuni talam. Begitulah perumpamaannya tuan-tuan saat akhir zaman, bangsa-bangsa yang meyakini mereka ini adalah umat yang terbaik, terutamanya Yahudi dan juga Nasrani ni akan datang mengerumuni orang-orang Islam bagaikan orang yang lapar mengerumuni talam hidangan mereka. Sebab mereka ini menganggapkan mereka adalah bangsa yang mulia yang Allah Ta'ala wujudkan, utuskan di atas dunia. Sedangkan dalam kitab kita Al-Quran, dalam Quran ini ada cerita tuan-tuan bagaimana kita manusia umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu dijadikan di kalangan umat manusia, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dijadikan sebaik-baik umat. Bererti apa tuan-tuan? Menafikan bangsa yang lain tuan-tuan. Menafikan keturunan bangsa Yahudi dan juga Nasrani, seperti mana mereka merasai mereka adalah bangsa yang mulia di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, Al-Quran datang menjelaskan bahawasanya inilah satu dendam yang mana tidak pernah padam sehinggalah hari kiamat. Allah Ta'ala merakamkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ni tidak akan berlapang dada terhadap kita orang Islam selagi mana kita tidak mengikut jejak langkah mereka. Sebab itu dalam hadis yang selepas daripada ini, kita akan melihat bagaimana orang-orang Yahudi dan juga Nasrani ini akan memastikan kita ini mengikut jejak langkah mereka satu persatu. Sehingga kan Nabi buat perumpamaan bagaimana tuan-tuan. Nabi kata shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Dalam hadis yang kelima kita akan tengok mereka akan memastikan kita umat Islam ni akan ikut jejak langkah dia sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian sehinggalah mereka masuk ke dalam lubang biawak pun mereka akan pastikan kita akan mengikut jejak langkah mereka. Tuan-tuan, ni mereka ni tuan-tuan akan memastikan akan mengelilingi kita orang Islam di saat waktu akan datang. Ni Nabi cerita ni. Kemudian seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, adakah kuantiti bilangan orang-orang Islam pada ketika itu sedikit ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Qala bal antum yawma izin kasir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail. Nabi kata kuantiti kamu pada ketika itu saat yang mana dikerumuni oleh seluruh bangsa yang ada di atas dunia ni, kuantiti kamu banyak. Tetapi Nabi buat penamparan satu perumpamaan yang menampar jiwa-jiwa kita orang-orang beriman, jiwa-jiwa kita orang-orang yang bertakwa. Nabi kata perumpamaan kamu ialah seumpama buih di waktu banjir. Kalau tuan-tuan tengok satu perumpamaan ibarat yang begitu menampar perasaan orang yang ada hati, tuan-tuan, yang beriman kepada Allah. Kerana kalau kita tengok waktu mana berlakunya banjir besar, tuan-tuan boleh tengok di permukaan air itu banyak buih. Tetapi dengan buih yang banyak itu, tuan-tuan, tidak dapat menghalang arus deras banjir tadi daripada memusnahkan rumah saudara mara kita, sahabat andai kita. Dia tak boleh nak membenting, tuan-tuan, walaupun banyaknya buih di atas permukaan banjir. Begitu satu perumpamaan yang menampar jiwa kita. Adakah kita nak jadi seperti mana buih yang mana Nabi umpamakan tadi, tuan-tuan? Itu persoalan yang kita kena jawab. Wala yanzi'annallaha min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah Ta'ala akan mencabut perasaan gentar dalam hati musuh-musuh Islam. Berarti apa, tuan-tuan? Dalam hati musuh-musuh Islam kalau zaman Rasulullah, orang kafir Quraisy ni, tuan-tuan, dia gerun terhadap Rasulullah. Bukan sebab kerana hijrah tu Nabi jenis orang yang penakut, tuan-tuan. Tidak. Nabi hijrah ni, tuan-tuan, sebab kerana atas dasar perintah daripada Allah Ta'ala. Cuba tuan-tuan tengok, ada seorang sahabat, tuan-tuan, namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kerap jumpa Rasulullah, tuan-tuan. Dia kata, ya Rasulullah, bila kita nak hijrah, bila kita nak hijrah, bila kita nak hijrah. Setiap kali dia jumpa dengan Nabi, dia akan tanya soalan yang sama. Disebabkan kerana pada ketika itu, tuan-tuan, orang-orang Quraisy ni semakin hebat pemboikotan. Bahaya bahasa, tuan-tuan. Pemboikotan. Tapi tak, jangan dia buat karangan SPM, tuan-tuan, gagal. Dia punya nak boikot Nabi SAW. Punya, tuan-tuan, nak boikot bukan setakat Nabi, keturunan Nabi, sehingga sahabat-sahabat diuji, tuan-tuan, untuk dibunuhnya. Dirampas segala hartanya dengan mereka ni yang ikut Muhammad SAW ni.
Cuba bayangkan tuan-tuan, Nabi dah suruh sahabat-sahabat dulu berhijrah, melainkan Nabi bersama dengan sahabat Nabi Abu Bakar. Apa kata Nabi? Aku belum dapat perintah daripada Allah untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah lagi. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah Nabi seorang yang penakut, saya kiranya kita fikir logik akal pun cukuplah tuan-tuan. Nabi waktu dan Nabi diboikot pun Nabi lari dulu tuan-tuan, tinggal sahabat-sahabat. Tapi Nabi bukan macam tu tuan-tuan. Nabi biarkan sahabat-sahabat dulu berhijrah. Kemudian bila sampai satu hari yang diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, barulah Nabi pergi ke rumah Abu Bakar dalam satu waktu yang jarang Nabi ziarah sahabat-sahabat, rumah sahabat-sahabat. Kerana tuan-tuan, kita dalam sesama Islam ni tuan-tuan, ada waktu yang kita tidak digalakkan untuk menziarahi sahabat-sahabat kita, walaupun tidak ada halangan sebenarnya. Yang pertama waktunya tuan-tuan ialah selepas daripada waktu zuhur. Waktu ni tidak digalakkan untuk kita ziarah rumah sahabat kita. Ustaz, kalau kenduri kahwin macam mana? Tu cerita lain. Sebab kita dapat satu undangan khas dan tuan rumah pun dah bersedia menerima undangan daripada sahabat-sahabat kita, kan? Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan planning anak tuan-tuan yang nak kahwin ni, pasti saya rasa 3-4 bulan dah siap sedia, kan? Baju tu dah tempah 2-3 bulan yang lepas. Specialnya baju orang kahwin ni, dia punya bakal pak mentua ni, dia punya poket daripada pinggang sampai ke lutut. Sebab orang bagi duit tu. Dia punya maknanya dah bersedia tuan-tuan nak menerima undangan. Waktu tu cerita lain. Tapi kalau saja-saja macam hari Sabtu Ahad ni tuan-tuan, rolipnya kebiasaannya waktu ni kita sedang beristirahat. Kita tak bersedia nak menerima undangan daripada sahabat-sahabat kita. Yang kedua, waktu yang jarang Nabi ziarah sahabat-sahabat dan tidak digalakkan untuk kita menziarahi sahabat kita ialah selepas daripada waktu Isyak. Sebab waktunya kebiasaannya juga adalah waktu yang mana kita beristirahat bersama dengan keluarga. Sebagai seorang suami yang mana kita keluar daripada rumah kita mencari rezeki, selepas daripada waktu subuh, matahari pun tak naik lagi, tak nampak matahari. Dan kita pulang pula tuan-tuan, matahari pun dah tenggelam dah. Maknanya tuan-tuan 12 ke 14 jam kita berada di luar kawasan. Alangkah beruntungnya, seronoknya kita tuan-tuan, pada malam tersebut kita nak buat bicara bersama dengan keluarga kita. Tanya perkembangan isteri kita, bagaimana anak-anak kita di rumah. Tanya perkembangan anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita di sekolah, bagaimana PT3 yang baru ni sedang berjalan, kan? Boleh tak jawab? Boleh dah ya, cukup-cukup makan. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kita boleh tanya perkembangan anak kita pada waktu malam. Sebab itu tidak digalakkan untuk kita hadir pada waktu itu. Yang ketiga ialah 1 jam ataupun setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Maknanya waktu ni tidaklah digalakkan untuk kita menziarahi sahabat-sahabat kita, kerana waktunya kelaziman kita sedang bermunajat dan memohon kepada Allah, merintis doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu tuan-tuan, Nabi datang ke rumah Abu Bakar, Nabi sebut, ya Aba Bakrin, laqad uzinallahu li bil hijrah. Wahai Abu Bakar, hari ini sesungguhnya diberi keizinan oleh Allah Ta'ala untuk aku berhijrah. Maknanya ketika itulah Nabi diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Nabi pun bertolak bersama dengan Abu Bakar. Tuan-tuan, cerita hijrah ni panjang, tapi saya tak nak cerita hijrah tuan-tuan. Semua saya nak highlightkan di sini. Kalau dulu tuan-tuan, orang takut gerun kepada Nabi bersama dengan tentera Islam, sehingga Nabi diupah untuk nak dibunuh dan sebagainya, sebab kekhawatirannya tuan-tuan, Nabi ni tuan-tuan boleh mempengaruhi orang-orang yang tak pernah jumpa dengan Nabi, sehingga mereka ni boikot Nabi. Dipasang je banner tuan-tuan, letak di penjuru-penjuru Kaabah. Orang yang datang berdagang daripada negara Syam, Yaman ni tuan-tuan, dia akan datang, dia akan berpusat di kota Mekah. Jadi bila dia baca banner tuan-tuan, bila sebut banner ni benda yang penting nak disampaikan. Macam kita lah tuan-tuan, bila sampai bulan Rejab, kita pasang banner, kita buat
tulis ke atas tu ceramah perdana kan, besar-besaran, ceramah Isra' dan Mi'raj. Tengok siapa muka ustaz tu. Yang paling pentingnya orang kita dia tengok yang bawah sekali tu, makanan disediakan. Tu paling penting. Jangan buat pasal tuan-tuan. Saya tuan-tuan, saya tahu lah, saya mantan imam. Ada kadang-kadang jemaah kita tuan-tuan, dia tak tanya siapa datang ceramah. Dia tanya, ustaz malam ni makan apa? Sebab itu hari ni, fenomena hari ni kita kena tukar lah. Kalau selalu ceramah perdana, kita tukar yang atas tu makan perdana. Yang bawah sekali tu ceramah disediakan. Maknanya ramai orang datang tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baru masuk kota Mekah ni, ibu-ibu bila dia tengok statement orang nak cuba boikot Muhammad bin Abdullah bersama dengan sahabat-sahabat mereka, nak tengok tuan-tuan, bagaimana, apakah yang menyebabkan orang boikot terhadap Muhammad bin Abdullah. Bila dia tengok tuan-tuan, tutur kata Nabi SAW begitu lembut. Mana mungkin Rasulullah seperti mana seorang sahabat, seorang yang digambarkan dalam bina tersebut. Tengok wajah cukuplah. Wajah Rasulullah pun tuan-tuan, kita baca sejarah Nabi yang paling handsome, iaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang disebut oleh para ulama, para muhaddisin, apa yang ada pada Nabi Yusuf itu adalah 1/6 daripada wajah Rasulullah. Maknanya 5/6 lagi kecantikan, kehansomannya ada pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nak cerita baru wajah Nabi, kalau pertuturan Nabi, percakapan Nabi, perbuatan Nabi, pastinya tuan-tuan orang akan terpikat dengan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya terbaca tuan-tuan dalam WhatsApp, satu WhatsApp sampai kepada kita tuan-tuan. Dia tanya apa? Dia tanya apakah hukum orang yang meninggalkan solat berjamaah. Ni bagi lelaki lah. Apakah hukum orang yang meninggalkan solat jamaah? Jadi apa jawab seorang syekh tuan-tuan daripada Universiti Azhar. Anda tak ingat nama syekh apa? Dia bawa pendekatan macam ni tuan-tuan. Dia kata hukumnya ialah kita pimpin tangan yang menuju ke masjid. Jangan kita mudah menghukum seseorang. Oh, Allahu akbar. Faham tak? Maknanya apa tuan-tuan? Jangan kita menghukumkan orang seorang ni, oh ni kafir, oh ni bukan tak buat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya, alangkah baiknya tuan-tuan, apabila kita mengajak jiran-jiran kita, anak kita, saudara mara kita tuan-tuan, turut kita hadir ke rumah Allah. Bahkan esok tuan-tuan, pastinya anak dan keluarga kita ini tidak ada dakwa-dakwi di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Satu statement yang begitu menarik, dan kita boleh beramal dengan apa yang disebut oleh syekh ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian bila Allah Taala dah mencabut perasaan gentar, Allah Taala akan memasukkan dalam hati orang-orang Islam ni tuan-tuan, ialah penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Al-wahnu, sebut betul-betul, bukan ar-rahnu. Ar-rahnu pajak gadai. Al-wahnu ni tuan-tuan, penyakit yang disebut penyakit dalaman, spiritual. Maka sahabat Nabi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan wahnu itu? Maka Nabi sebut penyakit wahnu ini ada dua. Yang pertama, hubbud dunya. Mereka cinta kepada dunia sampai lupa kepada akhirat. Wa karahiyatul maut, dan mereka ini takut kepada kematian. Bererti mereka tidak membuat persiapan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok tuan-tuan, adakah penyakit dalaman ini, spiritual, al-wahnu ini, wahan ini ada dalam diri kita? Kalau hari ini tuan-tuan Allah Taala bagi kejayaan, kemewahan, kebahagiaan kita atas dunia ini, adakah kita leka dengan kemewahan tersebut? Kalau Allah Subhanahu wa taala uji kita dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan yang kita tidaklah seperti mana sahabat-sahabat lain, tetapi masih lagi kita sombong nak kenal rumah Allah. Inilah tuan-tuan, kalau kita kaji balik sejarah bagaimana dalam peristiwa hijrah saja tuan-tuan, Nabi SAW tak masuk lagi di kota Madinah, Nabi sudah bina 3 buah masjid tuan-tuan. Baru Jumaat 2 minggu lepas saya dah sentuh tuan-tuan.
Nabi sebelum masuk di kota Madinah, Nabi bina 3 buah masjid sebelum Nabi duduk lagi di kota Madinah. Nabi sampai di satu tempat yang disebut dengan Quba. Nabi bina satu masjid yang dibina pertama kali sepanjang kehidupan Nabi. Nabi SAW membina Masjid Quba. Sebab itu hadirin dan hadirat yang biasa pergi melaksanakan ibadah umrah, tuan-tuan akan dibawa oleh mutawif untuk menziarahi satu masjid yang diberi nama Masjid Quba. Kita semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi duduk 4 hari di sana. Nabi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Nabi bertolak lagi tuan-tuan menuju ke kota Yasrib. Tapi kali ini Nabi berhenti di sebuah perkampungan, nama dia perkampungan Bani Salim bin Auf. Nabi berhenti di perkampungan Bani Salim bin Auf. Nabi bina lagi satu masjid pada hari Jumaatnya. Nabi bina masjid yang kedua yang diberi nama Masjid Jumaat Bani Salim. Kerana itulah bermulanya solat Jumaat yang pertama ke atas sekalian orang Muslim di atas muka bumi. Yang ketiga, bila Nabi meneruskan perjalanan, riwayatnya 12 Rabiul Awal, Nabi sampai di kota Yasrib, Nabi sampai di kota Madinah. Nabi bina lagi satu masjid yang diberi nama Masjid Nabawi, disandarkan kepada Nabi SAW. Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tengok, Nabi tak bina lagi kerajaan Islam di Madinah. Nabi tak jadi seorang pemimpin negara di Madinah lagi. Tapi benda asas yang Nabi SAW buat ialah Nabi bina dulu masjid. Nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan, orang-orang yang beriman kepada Nabi syiar akhir zaman, jangan kamu kenal masjid berketika macam mana masyarakat kita hari ini kenal masjid berketika. Ketika bulan Ramadan penuh melimpah ruah tuan-tuan. Raya lagi penuh tuan-tuan, sampai parking habis semua pakat semayang tuan-tuan. Tambah-tambah pula ada yang paling merungsingkan ataupun cukup malanglah kita sebagai mak dan ayah. Anak kita ni hanya kenal masjid waktu mana malam Jumaat tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu pun sebab kerana nak suruh mak Tok Imam tolong doakan kepada mak dan ayah dia yang sudah meninggal. Yang tu yang paling malang tuan-tuan. Wa na'udzubillahi min zalik. Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita ni tuan-tuan, cuba kita bermuhasabah dalam diri kita. Adakah kita ada penyakit dua ni? Yang pertama, cinta dunia. Tuan-tuan, Nabi tak halang kita mencari rezeki. Carilah rizqan halalan tayyibah. Carilah banyak mana tuan-tuan. Tetapi kena ingat, dalam rezeki yang Allah Ta'ala bagi kesempatan kita hadapi kecapi hari ini, kita ingat bukan mutlaknya milik kita. Dalam lirik satu nasyid tuan-tuan dikata apa? Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Nak lebih, beli album dia lah. Saya bukan penyanyi. Nak cerita apa tuan-tuan? Semua ni bukan milik kita yang ada atas tu. Atas dia pinjaman sebentar sahaja. Dan adakah kita di kalangan manusia yang tak buat persiapan nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tuan-tuan cuba perhati hadis ni tuan-tuan. Saya nak tinggalkan 4 persoalan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita mikir tuan-tuan. Yang pertamanya, apa kata Nabi SAW 1400 tahun yang lepas? Adakah hari ini, saat ini, ketika ini, bangsa-bangsa daripada seluruh dunia sudah mengerumuni orang Islam seumpama orang yang lapar mengerumuni dalam hidangan mereka? Persoalan yang pertama, tuan-tuan balik dan cuba jawab. Adakah hari ini sudah berlaku apa yang Nabi sebut 1400 tahun yang lepas? Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah, adakah kita ini termasuk daripada golongan yang Nabi sebut seumpama buih di waktu banjir,
yang mana manusia yang hidup sepanjang tahun di atas dunia tetapi tidak ada manfaatnya kepada masyarakat lain. Tidakkah Nabi menyebut khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia mereka yang diberi keizinannya panjang umur atas dunia. Allahu Akbar. Haji umur apa Haji? 70 dah? 60? 60? Saya tuan-tuan 32 tahun. Saya bercita-cita nak umur macam Haji 60 tahun tuan-tuan. Tapi waktu tu cuma saya beza dengan Haji. Haji baru bini satu, aku dah 4 waktu tu. Tuan-tuan, saya bercita-cita nak umur macam Haji tu. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat kematian ni Allah tak kira umur tuan-tuan. Bila-bila saja dia boleh ambil. Tuan-tuan, persoalannya, adakah kita ini termasuk daripada buih yang tidak ada manfaat dan berselahan daripada apa yang Nabi sebut, orang sebaik-baik manusia yang panjang diberi anugerah umurnya atas dunia, kemudian dia pula baik dari sudut amalan dia. Yang ketiganya tuan-tuan, persoalan, adakah hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut perasaan gerun, perasaan gentar dalam hati-hati musuh Islam? Kalau dulu orang takut terhadap Rasulullah, khawatiri terhadap tentera yang dipimpin oleh Rasulullah, tetapi adakah hari ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ada lagi perasaan takut ataupun sebaliknya? Ini persoalannya kita kena jawab. Yang ketiga, Nabi sebut 1400 tahun yang lepas. Yang keempatnya, adakah dalam diri kita ada penyakit yang disebut dengan al-wahan tadi? Al-wahnu itu yang mana penyakit dalam diri ini ialah cinta dunia sampai lupa ke darul akhirah, negeri akhirat. Dan kemudiannya kita takut kepada kematian, berertinya kita tidak membuat persiapan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 persoalan yang saya tinggalkan kepada tuan-tuan, sama-sama kita bermuhasabah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita hindari daripada sifat-sifat tersebut, InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan kita selamat dunia, selamat akhirat. Dan pastinya tuan-tuan, bila kita dah berjaya dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan kita di alam akhirat, kehidupan yang kekal abadi, pastinya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita nak masuk ke dalam syurga? Semua nak masuk dalam syurga je ya? Kalau David Arumugam pun nak masuk dalam syurga kan? Dia kata dalam lagu dia, andainya aku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. Mesej kan? Dia pun nak masuk dalam syurga tuan-tuan, tak apalah, biarlah dia tunggu kat pintu, kita masuk dalam kan? Tuan-tuan nak cerita apa? Bahawasanya syurga ini tuan-tuan satu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang Allah Subhanahu wa taala labelkan di kalangan bertakwa. Jadi tuan-tuan, sekiranya sebelum sejuk makanan kita, elok kita berhenti. Sebelum sejuk ada yang sampai satu tahap dikuncinya pintu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya rasa cukup dah sekadar ini. Insya-Allah kita akan bertemu pada Jumaat yang akan datang. Jumaat ni insya-Allah minggu yang ketiga ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada kelemahan diri ana sendiri. Yaqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.